Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kitab kita pakai muka surat 39, maksudnya kita dalam bab sembahyang sunat. Maka jika dikerjakan dia lebih daripada serakaat, harus dihubungkan dia. Mudah juga rasanya tak? Situ ni. Hadirin sekalian, syukur kita pertama sekali kepada Allah SWT. Dia masih memberikan bermacam-macam nikmat kat kita, khasnya yang menyebabkan boleh ada kelangsungan kita berada di atas dunia ini, alam syahadah ni, diberikan kita hayat. Dengan hidup yang diberi itu, dapat kita melalui kehidupan ini, dan syukur dapat pula Islam, dibesarkan pula dalam masyarakat Islam. Kita dilatih dengan amal-amalan Islam, diberi pula taufik hidayat untuk nak belajar hukum akam Islam, akidah Islam, supaya benar-benar kita jadi orang Islam. Bukan saja Muslim, tapi mukmin. Zahir kita betul berjalanan dengan Allah Ta'ala, batin kita betul dengan Allah Ta'ala, bahkan sentiasa tauhid dan mengimani Allah Ta'ala, yakin di atas dia sebagai ilah kita, Rabb kita. Dialah Rabbi, dialah Rabbul Alamin. Syukur banyak-banyak di atas segala nikmat itu, dan dipelihara kita pula daripada banyak perkara, khasnya kita dalam masih keadaan berwaspada, berjaga-jaga daripada wabak yang masih ada keberangkalian untuk tersebar di kalangan kita. Diberi pula kita ada pemimpin masyarakat yang prihatin untuk menjaga kesihatan itu. Begitu juga kalau ikut lebih besar daripada itu, kita syukur banyak-banyak kerana masih lagi kita diberikan taufik hidayah untuk lebih prihatin daripada virus COVID-19 tu. Virus iblis, syaitan, nafsu dan iblis dan fahaman-fahaman yang memalingkan kita daripada ajaran Islam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita semua daripada musuh-musuh batin ni, begitu juga musuh yang zahir ni, agar kita betul-betul boleh berjalan di atas perjalanan ahli sunnah wal jamaah, di atas akidah yang sahih, amalan yang betul, insya-Allah. Alhamdulillah. InsyaAllah kita berkumpul malam ni di masjid ni meneruskan program kitab, bacaan kitab kita daripada kitab Matla' ni. Jadi ikut tertib kitab lah, kita duk baca bab sembahyang sunat. Tajuk kita duk bicara ni bab sembahyang witir. Sedia maklum, witir sebanyak-banyaknya 11, sekurang-kurangnya 1, sekurang-kurang untuk dapat fadilat dan akmal 3 rakaat, dan 3 rakaat tu boleh dihubung dengan 1 salam saja ataupun dengan 2-1, macam mana kita bicara lepas. Ingat tak ingat tu tuan, tapi rujukan kitab kita ada, kita dah bicara tu. Dan juga dianjurkan ada surah-surah yang sunat dibaca. Dari segi keharusan juga, macam mana kita belajar lepas,
boleh hubungkan witir ni dengan 11 rakaat 1 salam. Boleh. Dari segi harus. Cuma kaedah kita dengan kita memisahkan 2, lepas tu 1. Kaedah disebut oleh ulama kita dalam qawaid fiqh, dia kata makana aksara fi'lan fahuwa aksaru fadlan. Apa yang nisbah praktikal dia lebih banyak, fadilat dia lebih besar. Kalau buat 2, 1, dah ada 6 kali takbir, 6 kali tahiyat akhir, kan? Tapi kalau dengan 1 salam saja 11 tu, 1 je takbir, 1 je tahiyat akhir. Sebab tahiyat awal juga kita bicara, boleh ada tahiyat awal, boleh pilih tak ada tahiyat awal. Yang tu antara pilihan-pilihan yang ada dan nak sebut mana afdal. Cuma kita ni kadang masalah kat kita, hukum tahu, apa pun tak ada. Kita tak buat langsung, 1 tak ada. Ni masalah juga. Cuma masalah dia, masalah apa ni? Kena faham. Memang kita tak tinggallah sembahyang fardu. Tapi istilahnya kita memandang remeh pada benda sunat. Kok kasar sikit lah bahasa memandang remeh ke tak? Istilahnya tak ada semangat dan haloba untuk buat benda sunat. Yang ni sebenarnya penyakit ni. Penyakit tuan. Penyakit apa? Penyakit tak nak lawan hawa nafsu. Penyakit telah memada dengan hanya melaksanakan fardu. Satu Imam Ghazali dia lontarkan fikiran kat kita supaya kita fikir dalam sikit. Apa dia? Pernah tak tengok orang berniaga tak dapat untung dan tak nak untung? Pernah tak? Tu kita lah tu yang tak nak buat sunat tu. Duha tidak, Qabliyah tidak, Ba'diyah tidak, Jumaah tidak, Witir tidak. Apatah lagi antara yang kita dah bicara lepas, witir ni antara fadilat yang paling besar daripada semua sembahyang-sembahyang sunat. Bahkan dalam mazhab Hanafi, pada dia witir adalah sembahyang wajib. Sembahyang wajib pada atau mengikut kaedah mazhab Hanafi. Kita 5 je sembahyang fardu. Dia pun sembahyang fardu 5, tapi witir wajib pada dia. Nak menunjukkan besarnya sembahyang witir itu sampai ada ulama-ulama mujtahid menghukumkan wajibnya sembahyang witir itu berbanding dengan sembahyang sunat yang lain. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayah kita supaya kita ni dibukakan pintu hati untuk buat sembahyang witir itu. Cuma kaedah dia, pintu hati buka dah. Apa yang tak ada ni? Tak mau lawan hawa nafsu. Itu yang masalah dia. Dan inilah yang diajar oleh para ulama kita dan disedarkan kita, nafsu kita kuat. Nafsu kita ni dalam kategori ammarah. Apa maksud ammarah ni? Masih lagi cenderung untuk mengajak buat benda-benda yang maksiat. Maksiat ada 2. Buat benda haram, duk seronok dengan makruh. Satu maksiat. Antara maksiat tinggalkan wajib, tak peduli sunat, maksiat juga. Maksiat juga. Jadi keluar daripada nafsu ammarah ni apa? Tak ada benda sunat yang kita tak buat. Keluar daripada nafsu ammarah ni apa? Kita boleh taat yang ganjang kata hak haram, hak makruh, hak khilaf aula pun tak usah. Jadi kalau kita ni masih bergelumang dengan makruh, masih lagi mensia-siakan benda sunat, atas kategori nafsu ni, kita nafsu ammarah lagi. Saya tak kata tuan-tuan, termasuk saya lah. Satu kita ni banyak kena selawat atas Nabi SAW. Mudah-mudahan kita dapat syafaat daripada Nabi SAW. Dan dengan sebab kita berselawat tu, dia lembutkan hati kita untuk boleh ikut dia. Nak kira amalan kita tuan-tuan, hak fardu kita buat pun, kalau kena hisap esok nak entah-entah, kantoi lah. Termasuk kita tu, saya lah kan? Kantoi kita banyak hak sangkut. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita duk amal tu, duk buat tu, mudah-mudahan hak tu sebab dapat kasih daripada Nabi SAW. Kalau sangkut pun Rasulullah dia akan memberikan syafaat daripada kita, dapat kita kelepasan daripada neraka Allah Ta'ala. Satu ulama anjuran kita banyak sangat.
Kalau hati tambah hati, istilahnya hati kita berat sangat untuk membuat taat ni, banyakkan salawat atas Nabi SAW. Itu petua yang diberi oleh para ulama itu. Banyak salawat, banyak salawat. Pasal kita buat ibadat memang tak sempurna. Jadi nak sempurna supaya boleh sempurna macam mana? Jalan untuk sempurna dan melembutkan hati itu selawat banyak-banyak. Selawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Duduk saja-saja selawat, 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 selawat. Cuma nak sebut berapa kali selawat? 10 kali. Allah, jangan dia buat malu. Pegang handset berapa kali? Ambil letak berapa kali sehari? 10 kali. Jangan dia buat malu. Okey, dan tukar. Sikitlah ambil keperkataan yang telah disyarah oleh ulama. Apa dia? Sekurang-kurang untuk nama banyak 300. 300. Kalau tuan-tuan ada RM30 banyak, pergi beli musangking lah. Tak boleh, sekilo tak boleh beli. Musangking. Nak kata banyak ke? Selawat banyak 30 banyak. Tak. Sekurang-kurang banyak 300. Carilah jalan untuk kita perbanyakkan selawat tu. Mudah-mudahan. InsyaAllah. Baik. Dia tahu hukum yang kita nak bicara ni. Maka kata dia, jika dikerjakan dia witir ni lebih daripada serakaat, kalau kita nak buat lebih daripada satu, harus dihubungkan dia witir ni dan diceraikan dia witir tu, iaitu masuk hubung cerai ni macam mana? Dihubungkan dia witir ini serakaat yang akhir itu dengan barang yang dahulu daripadanya. Istilah barang tu selawat solat witir yang sebelum dia. Jadi satu witir tu boleh kita hubungkan dengan barang yang dahulu daripadanya. Maksudnya witir yang sebelum tu satu, ataupun diceraikan rakaat yang akhir daripada barang yang dahulu daripadanya. Hingga jikalau sembahyang ia 10 rakaat dengan satu takbiratul ihram, dan serakaat yang akhir itu hak satu tu dengan takbiratul ihram, masih dinamakan dia bercerai dua. Kalau nak buat macam tu, maksudnya witir yang 11 tu 10 tu dengan satu salam, jadi buat dua apa? 10 satu salam. Saja aku sembahyang witir 10 rakaat kerana Allah Ta'ala. Yang ni pun saya sebut dulu lah. Bila buat 10 ni apa masalah dia? Takut kita bercacur rakaat. Saya ada sebut dulu rasanya tak? Tapi 3 bulan dulu 4 bulan dulu. Jadi antara kaedah dia ajar oleh ulama kita, macam mana supaya tak bercacur rakaat tu, baca surah. Set 10 kan. 10 tu ikut tertib. Dah kita pun nak hafal panjang-panjang tak ada, baca pendek-pendek Macam apa? Alam Tarakai. Alam Tarakai tu turun ke bawah. Alam Tarakai cukup surat 10. Alam Tarakai, Al-Quraisy, Al-Ma'un, untuk Al-Kautsar, Al-Kafirun, Idza Ja, Tabbat. Tak cukup 3 lagi. Pasal witir satu hak ujung tu bagi dia Kulhu, Al-Falaq dengan An-Nas kan. Jadi Alam Tarakai tak cukup, tambah lagi 3. Wailun, lepas tu Allah wal asri, Al-Ha, kena Al-Ha, kena ambil Al-Ha. Jadi setiap rakaat Al-Ha. Macam mana pun Fatihah saja setiap rakaat boleh ya? Sah. Yang ni yang kata hukum kena mengaji, buat tu suku. Kalau arwah Fatih tu dia selalu peringat kita, bahkan memang ulama kita banyak pesan gini, tuan-tuan kata apa? Kita ni bila mengaji ni habis-habis dak, buatlah sekali apa yang kita pernah mengaji tu. Tuan-tuan kalau biasa mengaji dengan arwah Fatih tu memang dia akan sebut tu. Kalau kita belajar bab semayang tasbih pun misalnya disebut oleh ulama. Memang ada semayang sunat tasbih tu yang ada 300 tasbih dalam 4 rakaat tu. Habis-habis dak semua hidup buatlah sekali. Tambah kalau saya ikut pengajian dengan almarhum Fatih dulu, dia ni kalau kita macam raya tu Ramadan, malam raya tu tak ada witir lah, tak ada tarawih lah. Jadi dia buat apa? Pasal tarawih selalu dia buat 20 witir 3. Kita apa? Jom
kita buat witir jemaah. Buat dua. Sampai 11. Nak ajar kita supaya teruskanlah 11 tu. Tak buat punya pasal. Sekurang-kurangnya pernah dah sekali, semua hidup, sembahyang dah 11 rakaat witir. Jadi, kalau akhirat esok, ada panggilan lah, tawaran, siapa di dunia ni pernah sembahyang witir 11 rakaat? Boleh angkat tangan? Boleh Satu buat juga. Yang tu yang kata kena banyak lawan nafsu kita yang malas ni kan. Yang tu yang kata kena keluarkan daripada nafsu amarah ni. Satu, dan disebut juga oleh para ulama kita dengan hadis Nabi, apa dia? Sebaik-baik amalan ni walaupun dia sikit tapi istiqamah. Jadi kalau kita tak buat 11 pun macam mana? 3 jangan tinggal. Apa bala mari pun 3 mesti. Sebelum tidur ke, lepas tidur ke, tapi sebelum subuh ke, selesaikan juga 3 tu. Bubuh satu azam, aku takkan tinggal dah witir semua hidup aku. Bubuh tu. Baru dia ada semangat nak bangun. Tak percaya try tuan-tuan tengoklah diri tuan-tuan hari untuk menilai tu. Kalau tuan-tuan tak bubuh azam apa-apa, dia tak ada semangat nak bangkit. Cuba tuan-tuan bubuh. Tambah tuan-tuan buat nazar gini. Aku kalau tinggal sembahyang witir RM10. Try tengok. 10 tu kok berani tinggal lagi lah, takat RM10 boleh boh tambah masjid ni. Kalau aku tinggal sembahyang witir RM100. Agak-agak tinggal. Tu pun kalau boleh bayar juga, bubuh tu. Kalau aku tinggal witir RM1,000 kau bayar. Agak-agak tinggal lah witir. Inilah ulama ajar kita nak lawan nafsu dengan nazar. Habis-habis tak boleh nak bayar dengan RM1,000, tukarlah nazar tu, puasa 3 hari. Pergi makan 10 orang bagi miskin. Tu ada huraian dia lah kan. Cuma bahasa dia gitu lah. Nak bayar RM1,000 kau senang tu. Tapi dah nazar. Macam mana? Nak ajar nafsu tu supaya jangan duk tinggal benda-benda yang istilahnya ada suruhan Nabi, tambah Nabi pula istilahnya. Dia memang yang tu benda-benda sunat yang sentiasa dia duk kekalkan sampai ada ulama kita ambil faham hukum sembahyang witir ni wajib. Jadi nak ajar supaya jangan tinggal apa yang Nabi suka ni, denda dia kita. Ini kaedah nak lawan nafsu. Sikitlah sebut buat tu kan. Adapun nisbah wajib atas kita atas sunat, memang sembahyang witir ni sunat saja. Cuma satu pesanan untuk tubuh dan para ulama kita, tuan-tuan jangan sampai tahap mempelekeh ibadat sunat. Tu jaga sangat. Pelekeh dia macam mana? Alah, witir sunat pun. No. Tak nak buat suku. Tapi jangan pelekeh. Alah, sebab sembahyang witir ni aku boleh masuk syurga kan? Jangan itu. Jangan basah itu. Pasal kaedah kita macam mana? Kalau boleh ada azam ni, ya Allah bagilah aku boleh jaga sembahyang witir ni. Kita kaedah gitu. Bukan saja jaga, kalau boleh aku nak 3 nak buat jadi 5, 5 nak pergi jadi 7, 7 nak jadi 9, 9 nak jadi 11. 11 ni pula selalu Fatihah aja. Tambah surah pula, nak lagi. Tu yang baru ada peningkatan kita punya ibadat yang kita dah buat tu. Barulah istilahnya ada taqarrub dengan Allah Ta'ala, baru nak qarib dengan Allah Ta'ala. Kalau tak ada qarib kita dengan Allah Ta'ala ni. Baik, dia tahu hukum jelas tu dia nak sebut. Atas kita bicara boleh dengan 10 rakaat tu satu salam, hujung tu buat satu, sah. Masih namanya bercerai. Dan diceraikan witir satu tu afdal daripada berhubung. Jadi yang tu kalau 11, kalau 3 ceraikan 2 1, yang tu afdal. Dulu pun kita bicara dah, kalau buat 3 dengan satu salam boleh. Sama ada dengan ada 2 tahiyat, tahiyat awal, tahiyat akhir macam sembahyang maghrib pun boleh, ataupun dengan hanya 1 tahiyat, tahiyat akhir saja boleh. Dia tak pilihan. Siap. Dan waktunya waktu witir ni antara sembahyang isyak dan naik fajar. Okey. Tu waktu pun jelas kata. Cuma topik dia antara sembahyang isyak. Bukan waktu isyak, sembahyang isyak. Jadi kalau kita sembahyang
dalam keadaan musafir, dah jamak, maghrib isyak, ba'da isyak boleh buat walaupun tak masuk isyak lagi, pasal kita jamak dah. Dah habis semayang ba'da isyak tu sah dah untuk buat witir, walaupun tak masuk isyak lagi. Pasal syarat dia apa? Lepas semayang isyak. Lepas semayang isyak, walaupun tak masuk waktu isyak lagi. Betul. Dan naik fajar, istilah naik fajar ni subuh lah. Nah, sebut fajar, tak sebut fajar apa, tentulah fajar tu fajar sodik, maksudnya subuh, bahasa mudah dia. Maka jika dikerjakan dia witir ni dahulu daripada sembahyang isyak dengan sengaja. Kalau pergi gedik juga, pergi buat sembahyang witir, tak isyak lagi, waktu panjang, aku buat witir siap-siap lah. Boleh? Nama dia buat sembahyang witir sebelum masuk waktu. Nama dia. Yang tadi tu boleh? Tadi tu dah semayang isyak. Waktu dia lepas semayang isyak walaupun tak masuk waktu isyak. Dengar patah tu. Tuan-tuan ngaji tu tak boleh tidur. Tuan-tuan tidur waktu tu. Saya hukum topik lain. Orang cerita lain, dia bahan lain. Okay. Sejak musik itu. Jadi kalau dibuat sengaja semayang witir sebelum semayang isyak, jikalau sudah masuk waktu isyak sekalipun, masuk waktu isyak dah, tapi semayang isyak dah lagi, tapi pergi buat isyak dulu, buat semayang witir dulu. Dia apa ni? Kalau saya ngaji tu kata abang, ambil wudu tapi tarik tak basuh lagi. Bahasa mudah ambil wudu, tak basuh lagi. Itu. Lepas berak, lepas kecil, istinja dulu. Dia istinja ada lagi, tapi ambil wudu dah. Kenau. Itulah. Nak pergi faham tertib tu. Bagi tertib je betul. Ada setengah saya ngaji, tu kata bang. Dia dapat, nak duduk kat bawah, tak bengkok kaki lagi, tapi lipat siap dah. Faham? Duduk diri, nak duduk, lipat siap dah. Itu tak kena gaya. Bengkok kaki dulu, baru duduk. Ni nak faham tertib, Apa kaedah dia, apa jadi? Kata dia, tiada dibilangkan dia sembahyang witir yang kita niat witir itu witir, dan tiada pula yang lainnya. Hak lain pun tak jadi. Maksudnya sembahyang apa tu? Sembahyang sia-sia. Tambah pula buat sengaja pula. Bahasa kasar sikit, bodohnya sembahyang. Kasar sikit lah, bodoh tu kan. Ini kata mengaji kena ada ilmu ni. Nak beramal kena ada ilmu, sinilah antaranya. Kalau kita buat misal tambah zaman kita, zaman nak Aidil Adha ni, tak masuk Zulhijjah lagi buat korban siap dah. Kata dia buat korban payah sangat, SOP hak ni minta isi borang, hak ni jatuh kuasa lah surah, hak ni pekerja pula bertugas, hak ni 15 orang, hak ni hak semelih lain, hak lapah lain, hak potong daging hak lain, hak agih hak lain. Letih dengar. Contohlah kan saya sebut. Saya pun mau pegang borang tadi, dah tengok tu dia. Macam tak bagi buat, macam tak bagi buat dengan orang lain. Bukan orang. Tengok memang potong daging kat perkit tu biasa apa. Sikitlah saya pasal gitu kan. Tengok SOP tu, ya Allah. Apa saya nak sebut, nak berhenti apa ni. Nak kata tengok rukun syarat, peraturan-peraturan tu. Jadi tak nak buat korban tu payah sangat untuk sembelih awal lagi kita niat korban siap dah je lah. Tak boleh, tak masuk waktu lagi. Ya. Satu kaedah kita nak buat apa-apa pun mesti ikut SOP lah. Ni kita duk ngaji ni SOP juga ni sebenarnya. Cuma ni SOP dalam kitab fiqh, betul-betul ngaji ukur syarak ni. Yang SOP yang contoh saya sebut bab korban apa tadi ni, orang macam ni. Yang tu SOP nak jaga jangan berlaku penularan dan gejala wabak COVID-19. Tu je. Jadi kalau tak patuh pun, selesai. Ukur syarak. Yang ni mu tak patuh, pergi. Satu hari tu jaga SOP ni besar ke?
Kasar sikit lah. Betul. SOP pakai sanitizer. Hak tu kah? Pulung. Pulung lah. Kalau ikut basuh tangan tu molek lagi. Basuh dengan air tu molek lagi daripada pakai sanitizer tu. Tambah pula kalau saya lah, kalau orang tanya sanitizer tu macam mana? Dia ada kandungan alkohol walaupun sedikit. Dan dia akan mematikan kuman-kuman yang baik macam tu kan. Jadi apa yang bagusnya? Pakai air. Doktor pun kata gitu. Hak paling baik kali air, bukan sanitizer tu. Tambah pula alkohol tu pula. Proses alkohol tu ambil melalui proses penampaian. Yang penampaian tu sampai tahap mabuk. Bila mabuk, dia hukum minuman memabukkan. Dia hukum najis. Ambil alkohol daripada benda yang najis, jadi najis pula. Cuma kita tak pasti. Alkohol tu ambil melalui proses mana, siapa dia proses. Wallahu'alam. Betul macam mana? Ada syubhat tak? Ada syubhat. Kaedah nak tolak syubhat macam mana? Tu harus pakai. Itu. Ni ulama-ulama kita ajar kita. Tambah pula. Kan bila dah ada COVID apa ni, kilang-kilang, arak-arak apa semua, tak apa nak minum. Kilang-kilang arak yang dekat Itali, Perancis apa tu. Dia kilang arak ni, bila arak dia peram macam-macam ni. Apa dia buat? Dia manilah proses buat alkohol tu. Daripada arak yang ada tu. Ni saya sebut umum lah kan. Betul tak betul kita punya ni ambil pada Itali kepada Perancis ke? Tak tahu lah. Tengok kan. Tambah pula dia hukum najis, kita semayang dah bersih habis wuduk apa, ambil ni. Semayang dengan najis. Pergi semayang pun. Mu ikut SOP COVID-19. Tapi mu tak ikut SOP ikut syarat hak suci pada najis tu. Mu tak mengaji kat tu. Sia-sia semayang kita. Sikit lah saya sebut itu. Tuan-tuan nak melatah tersentak ke apa? Duk pakai lama dah. Punya pasal lah tu. Pasal apa? Pasal SOP tu tak diajar. Sorry kasar sikit lah saya sebut tu. SOP syarat ni tak diajar. SOP COVID-19 ni nampak dia macam bahaya gila kan. SOP yang dalam syarat ni boleh batal semayang, boleh tak sah semayang. Kalau lebih lagi buat akidah, ni boleh rosak akidah. Ni boleh sampai terkeluar daripada nama Ahli Sunnah wal Jamaah. SOP tu tak sibuk pun. Tak sibuk pun. SOP ni terkeluar pada mazhab Syafi'i. SOP ni tak sah dalam kaedah pelaksanaan Jumaat misalnya. Tak sibuk pun. Nak sebut Jumaat, mulut saya nak bercakap Mana? Pasal sembahyang Jumaat kan bila tempat terhad kan. Boleh sembahyang pun dalamnya, luar tak boleh tak? Macam tu kan SOP kita. Ada saya nak merepek kan. Kalau ikut Jumaat ni, apa pula boleh sembahyang dalamnya? Luar pun boleh lah. Pasal apa? Luar lagi terbuka. Ni pun sepatutnya aircon tak boleh fungsi ni. Kena buka tingkap, buka pintu semua. Mana boleh pakai aircon? Dia akan memudahkan penularan wabak. Mana boleh pakai aircon? Jadi kalau semayang dalam boleh, luar lagi boleh lah. Ni terbalik lah. Semayang dalam je, tu kunci pintu pagar semua, buh pedai tu. Tu tak cukup je lah. Dia suruh semayang Jumaat kat surau. Dan dah dikeluar pun kenyataan supaya membenarkan semayang Jumaat didirikan di surau-surau. Walaupun bukan surau diri Jumaat. Sampai saya kat pondok lah Kat pondok pun sampai PTA izinkan untuk buat semayang Jumaat. Betul, tak payah, tak pening tu. Ni SOP COVID ni. SOP syarat tak boleh. Ni pening lagi lah saya. Pening. Mulut saya merepek. Boleh. Apa ni? Kalau ikut biar semayang Jumaat di luar, petang sampai di jalan-jalan raya tu tak ada masalah ni. Pasal lagi tempat terbuka, lagi jauh pula proses penularan tu nak berlaku. Pasal dia terbuka kan. Daripada tutup, lepas tu pergi semayang kat surau. Itu istilahnya berbilang-bilang Jumaat dalam satu qaryah. Tak betul. Jadi SOP COVID jaga sangat. SOP syarat tak jaga. Besar je lah. Live lah ni kalau ada hak majlis agama pun dengar Itu je lah. Saya punya kaedah. Kalau arwah batin ilmu saya dengan ibu tutup guru sebut apa? Kita ni bukan ahli majlis fatwa, bukan hakim, bukan apa-apa lah. Tak ada jawatan apa-apa. Kita cuma ikhbarul hukumi. Kita nak cerita hukum. Kita pun nak pergi hukum tak boleh. Nak bagi peraturan pun. Dah dia bagi peraturan. Kita lawan salah pula. Macam tu lah. Salah apa? Salah istilahnya. Lawan pemerintah istilahnya.
Macam mana pun yang tak betul kena sebut tak betul. Gitu kan. Yang demo pula tak tahu lah macam mana boleh dapat rujukan supaya boleh buat di surau tu sembahyang Jumaat. Tu pelik lah. Bagi saya pelik besar. Kok menteri ke bagi arahan ke tak tahu lah kan. Tak tahu lah pula. Tambah pula duk bunyi suara itu dia kata apa? Kejadian COVID-19 ni membuka minda kita supaya jangan terlalu terikat dengan mazhab Syafi'i. Bunyi lain. Juga. Macam itulah sikit yang sebut. Gendung-gendung lah tuan. Satu, kita jangan duk perasan kita duk ke depan yang itu pun saya dipanggil untuk bagi tazkirah. Saya disebut jangan duk sangka kita makin ke depan kita makin selesa. Islam yang kita boleh buat ni lebih makin bagus, makin cemerlang. Tak ni. Semakin kita ke depan ni makin mencabar. Hari ni dengan esok lagi cabaran besar daripada hari ni. Semalam dengan hari ni lagi besar. Dah lepas mai ke depan ni lagi besar cabaran ni. Kau besar lagi. Cuma kita tak rasa sebenarnya cabaran tu makin besar. Makin relax. Tak ada cabaran apa langsung pun. Sikitlah sana. Satu dalam bab macam ni kalau kita perhati kita perlu ada tok guru, mursyid, orang yang bagi peringat kat kita. Nak sedarkan kita apa yang sebenarnya kita kena jaga hari-hari ni. Di mana perjuangan kita sebagai orang Islam, orang iman ni. Kita ni duk sehari-hari celek-celek mata ni. Apa sebenarnya kita sebagai orang Islam tu di mana? Iman kita dengan Allah Ta'ala tu di mana? Kita perlu orang macam ni. Orang macam ni. Kita pula tak apa nak peduli. Kalau ada orang tu pun kita tak apa nak dengar. Balik-balik dah cerita iman, dah cerita zikir. Dia ingat Allah Ta'ala. Dia itu mana pula. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lembutkan hati kita, nobody kita untuk pergi cari apa yang sepatutnya kena cari dalam agama tu. Baik. Jadi asal kita bicara tadi, buat sebelum waktu, masuk waktu witir, tapi dah buat witir sejadah, tak terpakai. Witir pun tak jadi. Lain pada witir pun tak jadi. Maksudnya semayang tu tak sah. Pasal istilahnya buat tak ikut SOP syarak. Atau kita baca fiqh matlaq ni mengikut mazhab Asy-Syafi'i, qawaid yang dikarang oleh Asy-Syafi'iyah yang turut punya istilah dia. Dan jika tersalah, kalau tersalah macam mana? Ataupun jahil ia, nescaya jadi sunat mutlak juga. Katalah dia tertidur orang ngigau ke apa, pergi bangun semayang witir. Habis-habis semayang witir sebelah kata dia. Isyak tak semayang lagi. Semayang witir dah. Macam mana? Di atas dia tak sengaja buat untuk buat witir sebelum semayang isyak tu macam mana? Ada pahala. Cuma tak jadi witir lah pasal waktu tak cukup. SOP dia tak cukup. Cuma tak sia-sia apa yang dia buat pasal termasuk dalam amal soleh juga. Dia bukan bermain-main dengan agama. Okey. Dan sunat berjemaah pada witir bulan Ramadan. Jelas tu. Pasal semayang witir ni, dia semayang yang sunat berjemaah bulan Ramadan sahaja. Lain pada Ramadan, tak sunat berjemaah. Macam mana pun, harus berjemaah. Betul yang saya cerita tadi, kalau arwah Fatih tu, dah malam raya. Bukan bulan puasa dah. Dah masuk Syawal. Baik malam raya Aidilfitri atau Aidil-Adha. Dia buat sembahyang witir jemaah. Macam mana? Walaupun tak sunat berjemaah, harus berjemaah. Tambah pula, dia nak mengajar supaya membiasakan kita buat ibadat witir itu sebelah. Yang tu istilahnya muawanah halal birri wa taqwa. Tolong membantu untuk membangkit semangat, bagi terghib, bagi menggemarkan orang, mengajar orang melalui proses berjemaah tu untuk melaksanakan witir yang kalau harap buat sendiri pakat tak buat lah. Dengan sebab anjuran buat jemaah tu, sekurang-kurangnya buat juga. Malu Allah juga terpaksa buat juga walaupun dengan cara berjemaah. Kalau orang tanya, itu qabliyah ba'diyah pun boleh ke buat gitu? Dari sisi hukum harus berjemaah. Yang ni pun kita ada bicara dah aku tu. Sembahyang duha apa buat jemaah boleh ke? Harus berjemaah. Kalau dia kata pelik tak bisa dengar, macam mana tuan-tuan tak bisa dengar tu, tapi ada benda kita bisa buat. Pelik juga tu. Sembahyang hajat berjemaah. Sama dah.
Sembahyang hajat, mana ada kaedah sembahyang hajat berjemaah? Mana ada? Sembahyang hajat memang sembahyang seorang-seorang. Tak ada langsung hukum berjemaah dalam sembahyang hajat, saya ingat saya. Betul tu buat jemaah? Harus. Ya. Kalau sembahyang hajat pun harus, lain lagi harus. Tak ada masalah. Okay. Selesai bab witir tu. Dan sunat duha. Okay. Seterusnya sembahyang sunat duha pula. Saya mengaji almarhum Tuan Guru Haji Ghazali dulu tuan-tuan. Saya ingat lagi mengaji dengan dia. Dia masa tu dia duduk di Mekah, dia mengaji hadis dengan Syekh Ahmad Khurasan. Nama guru dia. Mengaji hadis. Ada satu hari tu mengaji bab sembahyang duha. Baca sembahyang duha, cerita kelebihan duha gini. Habis bab duha tu, hari ni habis mengaji bab duha, esok Guru nak sambung mengajar, sambung bab lah. Dia tanya, khas tanya Tok Guru tu. Dia panggil, Ghazali, Salaita duha. Nama dia Haji Ghazali lah. Dia panggil Ghazali. Salaita duha, mu sembahyang duha tak? Dia kata, tak tu. Dia kata, kalau mu tak sembahyang duha, aku nak berhenti mengajar hadis kat mu mulai hari ni. Hadis yang aku baca selama ni, mu tak jadi kesan atas mu untuk mu sembahyang duha. Oh, tak. Tok Guru dulu jaga sembahyang macam tu. Jangan jadi orang tahu. Ada ilmu tapi tak ada semangat nak beramal. Tak jadi makin takwa. Jadi kobarwa. Kasar tu. Tapi Tok Guru dulu asuh sampai macam tu tuan. Dia ajar saya dan dengar saya nak sebut ni. Dia kata sejak Tok Guru sebut tu, aku tak pernah tinggal sembahyang duha sampai ke hari ni. Saya mengaji tu umur 90 lebih dah. Aku tak pernah tinggal sembahyang duha. Saya pun dengar dia sebut tu, sejak pada tu saya tak pernah tinggal sembahyang duha. Dia tak tegur saya, tapi dia tegur saya dalam bentuk cerita Tok Guru dia tegur dia. Tegur, saya tak tinggal. Tak tinggal. Pasal apa? Takkan tak faham kot. Boleh faham? Tuan-tuan faham ke saya sebut kat tuan-tuan ni? Mujur. Alhamdulillah. Faham tu mujur lah. Tuan-tuan yang tu pun dengar. Bukan semua orang dapat. Ada orang tak berdeli. Ada orang duduk. Banyak orang. Kerana duduk madrasah ni. Bagus. Tertib madrasah. Main duha, main tahajud. Ni. Kelik-kelik rumah. Tak ada satu sebenarnya sunat pun. Jemaah tak ada. Baca Quran tak ada. Tak ada apa langsung. Tu. Bahaya ni. Walaupun kita tengok. Sunat pun. Tu. Mempelekehkan benda sunat boleh jadi murtad. Kasar sikit lah bahasa tu. Bukan nak bagi fatwa lah. Tapi memang kaedah. Pasal kaedah kita selagi perintah Allah Ta'ala, istilahnya kena imtisal awamirillah. Junjung. Kalau tak boleh buat, tak nak buat pun kata, ya Allah, aku nak buat ni. Malahnya aku. Kena mengaku malah tu. Jangan pelekeh. Tak nak buat suku. Tapi jangan pelekeh. Dan tak nak buat, tinggal tu dengan kata, ya Allah, ruginya aku. Kena mengaku rugi tu. Kena mengaku rugi tu. Satu, bila kita mengaku rugi tu, menunjukkan ada muhasabah. Kita tu ada semangat nak taat tu. Tapi kalau kita pelekeh, maksudnya kita dah rasa hebat ke diri tu. Ada ujub tu. Ada kagum diri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buang penyakit-penyakit hati macam ni. Yang ni yang kena mengaji suku pula. Dah tauhid, bekah, tasawuf pula. Tu dia. Pelajaran tu tasawuf lah tu. Satu bekah ni nak ngaji hukum akam. Sambil-sambil tu saya sebut lagi lah. Ke pelajaran tu. Okey. Ngaji nak cerita duha. Kalau tak mula lagi, tak lambat lagi tuan-tuan untuk mula. Esok mula main duha. Boleh buat. Tak ada masalah lain. Tuan nak, tak nak. Setuju tak? Boleh lawan orang nafsu tak? Setuju tak? Boleh tak dengan? Setuju tak? Setuju tak? Tak dengar jawab pun. Setuju lah kan? Nafsu orang ni. Bagi 2 rakaat kat witir. Sorry. Sebut duha. Kita sebut duha ni. Baik, kalau duha tu, insya-Allah. Soal. Witir insya-Allah tak? Lagi kan? Dengar dia buat bodoh ni.
Hari tu saya ada buat misal dekat tuan-tuan, pasal setengah tunggu dia kata apa? Witir ni nak banding dengan duha, witir tu not 100, duha tu not 50, boleh lah anggap gitu kan. Not 50, okey. Setuju, insya-Allah. Not 100 tak mau ambil. Kena mau. Kalau tok ayah ada kan? Tak ada. Kita tengok giat tok ayah kita tak ada dah. Tak ada. Kita kena orang macam tu, tuan-tuan saya tahu kalau duduk saya sebelah tok ayah tu, di buah ayat tu tebal muka kita. Kita kenal lah kita sama. Tak ada akal. Sejak saya tiru cara dia ni. Dia pun nak pergi masjid. Umur dah lebih kan. Kita royak bagi, dia mari. Sikit. Cuma tak mari ni. Masa cerita kat dia, tak kira dia mari, susah kita pula. Tak ikut SOP. Sikit tu. Ada orang kat luar tu duduk tengok live ni, tak faham ni apa dia. Ustaz ni duduk cerita ni, mau dengar. Ialah celoteh kami. Kami sini, orang sini faham. Tu pun ada orang tak faham tu. Apa dia Ustaz duduk cerita tu. Mu sampai tak kenal orang gerik ni mata tu. Baik. Maka sebaiknya dan afdalnya berapa duha ni? 8. Satu tuan-tuan macam ni pula, jangan semangat pula esok buat 8 terus. Yang ni pun jaga juga. Ada urut juga kan. Mula dengan 2. Isyarat Nabi SAW kata dia khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan ni yang mana dia kekal walaupun sikit. Sikit tu duha tak boleh lah buat 1, 2 lah kan. Dah sekurang-kurang dia 2. 2 main ribut topan apa ke kedui ke darah ke apa sakit musafir apa mesti 2. Dan kalau tak ada nak buat qada dah. Dah boleh buat setahun, 2 tahun, 3 tahun. Memang dah boleh jaga ni. Cari satu titik permulaan. Muharram ke, Syawal ke, Zulkaidah ke, Zulhijjah ke, menikah ke, dapat anak seorang lagi ke, bapak bini baru ke, tambah 4. Bukan bini 4. Silap dengar. Duha tu 2 jadi 4. Tambah. Nega untuk besar, tambah 4. Untuk besar lagi 6. Tu pun bukan buat hari ni, esok 6. Tak. Pasal nak bagi kekal. Takut tak boleh nak bawa. Bawa 2 pun terhegeh-hegeh, bawa 4 lagi ya. Lajak tu pergi 8, lusa tak buat langsung. Jadi kalau saya ngaji Tok Guru dulu sebut bab istiqamah ni, dia kata kalau kita pergi kerja pun apa kaedah dia? Pergi kerja ni walaupun kita kerja tu buat kerja sikit tapi 3 jam 20 tahun dah buat kerja macam tu. Okey, steady. Kalau tuan-tuan pergi dusun durian tak banyak pun, sehari sejak tuan-tuan pergi tengok dusun, sehari sejak tapi mesti pergi kebun tengok kebun tengok jadi ke mana. Tapi tuan-tuan sebulan ni pulun jaga kebun, tanam pokok durian musang kiduri hitam lah, bunga merah lah apa tanam tinggal 3 tahun habis apa semua nak pasal dia kena jaga. Nak jaga tu susah, jagalah paling susah. Hatta orang hafal Quran, nak hafal 30 juzuk sebulan. Ada orang boleh hafal tuan dalam masa hari 1 juzuk boleh hafal. Tapi nak jaga tu payah. Biar sikit hafal tapi hari-hari baca. Walaupun baca sikit. Walaupun satu hari 1 juzuk yang lah. Walaupun kalau ikut tak badan tu kalau orang hafal. Tapi tak pernah niat. Daripada nak jadi tok imam tarawih satu hari ni 15 juzuk. 15 juzuk baca sehari. Nak ulang Quran nak baca tarawih malam ni. Tu tinggal so. Masuk Syawal tu. Happy. Kata apa? Habis ya. Tunggu tahun depan lah pula. Tak betul cara. Tu jenuh ingat lah pula. Tak kena cara. Kita buat ibadat pun sama lah buat ni. Allah. Jadi seafdal-afdalnya 8 rakaat. Dan witir lah. Duha ni 2 rakaat, sekurang-kurangnya 2. Siap.
Dan seingat saya duha, dia tak boleh nak qiyah ke witir dari sudut boleh buat dengan satu salam. Saya ni saya tak ingat, takut silap ni. Salah sebut. Tapi seingat saya duha saya tak boleh. Qobliyah ba'diyah boleh kita bicara dah dulu. Boleh. Qobliyah ba'diyah pun boleh campur yang lepas. Duha tak boleh. Tarawih pun ada bab nanti jumpa. Tarawih pun tak boleh buat 20 rakaat satu salam. Tak boleh. 4 pun tak boleh. Dia mesti 2. Yang ni yang kena SOP syarak. Apa dia? Dia kena ingat dobit setiap bab masing-masing. Dia tak serupa. Ada bab tak serupa. Tengok dia sebut kot depan ni. Dah waktunya duha ni, kemudian daripada naik matahari segalah. Segalah ni istilah bahasa lah. Bahasa kita dengan kaedah falak ni lebih kurang setengah jam daripada waktu terbit matahari. Jadi kalau waktu terbit matahari itu pukul 7, duha ni 7.30. Dan kesudahan dia, hujung waktu dia macam mana? Hingga gelincir matahari. Gelincir ni bahasa lain apa? Zuhur. Selagi tak zuhur, selagi itulah ada waktu duha lebih dari itu. Satu kalau kita mengaji faham kita elok, kadang-kadang ada orang nak ajar sembahyang duha, dia buat carta ke apa, tapi dia cerita waktu sembahyang duha tu tak betul. Dia kata sejam lagi nak zuhur tak boleh sembahyang duha. Ada pula duha ni selagi tak zuhur, selagi tu boleh duha. Lebih dari itu. Macam mana pun waktu duha walaupun daripada setengah jam lepas pada terbit matahari itu, yang tu istilah segalah ni, segalah pun pada pandangan mata lah, bukan pergi ukur galah kat matahari tu. Waktu yang afdal dia ialah istilahnya rubuk nahar, 1/4 siang. Jadi kalau siang ni 12 jam bagi 4. Jadi kalau bagi 4 tu 12 jam, buah pilih bahasa itu tak. Jadi rubuk apa? 4 jam. Jadi kalau pukul 7, pukul 11. Pukul 11. Jadi 4, 8, betul saya kira ni. 12, 6 bagi 2, 3 jam. Pukul 10, sorry. Lajak lagi ke sebelah ni. Pukul 10. Pukul 10 tu waktu afdal main duha. Walaupun mula setengah jam, waktu matahari segalah tu sah dah nak mula waktu dia. Tapi waktu afdal, istilahnya rubuk nahar. Siang ni bagi 4. Itu waktu afdal dah. Jadi kalau saya sebut siang malam tu 12 jam, siang tu 12 jam, setengah 6 jam tu setengah, suku tu 3, pukul 7 setengah, 10 setengah. Yang tu lebih kuat sekali lalu. Matematik mudah lah tu tak? Siap. Itu duha. Mudah. Disebut dekat tu ya. Berhabis sikit tu, yang adik-beradik dengan duha ni apa? Dan sunat 2 rakaat sunat isyraq. Okay. Terjemah isyraq ni sembahyang sunat terbit matahari. Asal terjemah. Dalam tepi tu dia ada tulis khilaf. Saya baca sekali lalu tu. Sunat isyraq. Bersalah-salah ulama pada sunat isyraq, adakah ia sembahyang duha ataupun lain daripadanya? Kata Syekh Masjad dalam kitab Matan Obab, 2 rakaat sunat isyraq itu lain daripada sembahyang duha. Dan seperti demikian itu kata Imam Ghazali dan Syekh Ibn Hajar dan dalam Tuhfah, dan yang diiktimadkan oleh Syekh Ramli dan Nihayah dan Syekh Ibn Hajar dalam Syarah Ubab, bahawasanya sembahyang sunat isyraq itulah sembahyang duha kitab Sabilal Muhtadin. Jadi sembahyang sunat isyraq ni kalau dengan apa nota kaki tepi tu, dia kata ada khilaf adakah isyraq ni sebenarnya duha ataupun lain pada duha. Cuma nak soal gini, tuan-tuan rajin kan tak rajin? Kalau rajin, duha lain, isyraq lain. Tentu suku. Cuba bab macam ni. Atas faham isyraq adalah duha. Mu nak sembahyang isyraq, mesti sembahyang waktu duha. Bukan sembahyang waktu terbit matahari. Dengar elok. Kasar je sebut tu ya. Dengar elok. Memang waktu syuruk dia tulis lah waktu syuruk. Katalah waktu syuruk 7. Bukan aku 7 waktu syuruk tu pun sembahyang isyraq. Tak betul. Pasal kaedah kita dalam mazhab Syafi'i, antara waktu-waktu yang dilarang sembahyang selepas waktu subuh sehingga matahari segalah. Matahari syuruk tak boleh sembahyang apa-apa lagi. Tu sembahyang isyraq. Sembahyang isyraq itu ke waktu dia.
Masyhur yang disebut oleh ulama, sama ada sembahyang isyraq tu kata dia duha, ataupun sembahyang isyraq itu adalah lain daripada duha. Waktu isyraq tu adalah waktu duha, bukan waktu syuruk. Ni mana balik? Bukan sembahyang syuruk tu, waktu syuruk pun sembahyang sunat isyraq. Tak betul. Nama sembahyang isyraq, dia adakah duha? Lain duha saya sebut tadi. Tapi mu nak sembahyang sunat isyraq mesti waktu duha, bukan waktu syuruk. Boleh faham? Jadi nama sembahyang tu suku. Dia adakah dia duha ataupun lain? Waktu tu lagi betul. Pasal kalau kaedah kita dengan kita belajar bab waktu, dulu kita belajar ada waktu sembahyang, antara waktu istilahnya dipanggil waktu makruh sembahyang. Ada kitab sebut dengan waktu karahatul tahrim, waktu haram sembahyang kan. Lepas asar hingga masuk maghrib. Ni sembahyang yang tak ada sebab. Ni sembahyang ada sebab. Ada sebab, ada waktu, ni ada waktu. Cuma waktu dia bila? Bukan waktu dia syuruk tu, bukan. Waktu dia adalah waktu duha. Jadi kalau faham ada waktu syuruk, maksudnya kalau terbit matahari pukul 7:30 baru sembahyang isyraq, bukan pukul 7 tu. Jadi ramai orang yang bagi penjelasan tak tepat dari sudut bila sembahyang syuruk tu. Okey. Bila sembahyang sunat isyraq tu. Waktu syuruk tu memang satu hal. Tapi bila nak sembahyang sunat isyraq tu bila? Yang tu selalu banyak orang tersilap memberikan panduan untuk sembahyang isyraq. Dasar kaedah kita, selagi tak sampai waktu duha, sembahyang yang tak bersabab, macam tahiyatul masjid, sembahyang sunat wuduk, dia termasuk dalam sembahyang yang istilahnya makruh ataupun haram, sembahyang sunat yang tak bersabab tu. Waktu hanya mula dengan waktu matahari segalah, itulah waktu duha, setengah jam lepas waktu syuruk, sekalipun sembahyang sunat isyraq. Kalau buka-buka kitab besar-besar, dia syarah banyak tu, bab-bab waktu tu. Yang tu nak tengok, tuan-tuan kena tengok bab waktu. Dia syarah bab waktu solat. Wallahu a'lam. InsyaAllah sambung kita sunat awabin 20 rakaat. Awabin pula. Wallahu a'lam. Ada soal? Bismillah. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله.